Baik para pendengar ya 897. Kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya bacakan datangnya daripada Encik Abdul Yaakob berkongsi pengalaman beliau. Encik Yaakob, boleh saya panggil anda sebagai Encik Yaakob saja ya. Dengan nama Cik Yaakob kata beliau adalah seorang pendengar dari seberang tambak dari Malaysia. Dan ini pengalaman yang beliau telah pun lakukan dan ini adalah atas kebodohan tamak ketamakan yang beliau inginkan dalam hidupnya. Kata Encik Yaakob, pengalaman ini adalah ketika beliau tersepit dan ingin jalan keluar yang mudah. Saya sudah jatuh di timpa tangga. Sebenarnya saya dibelenggu masalah berhutang. Saya memang kisi banyak sangat hutang. Hutang sana hutang sini. Saya ni kaki judi. Sebelum ini saya memang kisi suka bermain nombor eko, suka bermain judi haram dan sebagainya, kata Encik Yaakob. Sehingga kan ia meretakkan hubungan saya dengan isteri. Saya dalam pada masa yang sama memang sangat sayangkan isteri, dan dalam masa yang sama juga saya memang tak boleh lari daripada tabiat saya untuk berjudi. Jadi apa yang berlaku, ini telah meretakkan hubungan saya dengan isteri saya. Isteri saya berpisah dengan saya, dan isteri saya telah pun mendapat hak menjaga anak, 2 orang anak saya. Saya sedih dengan perpisahan, tapi saya tahu memang kesilapan saya. Cuba berubah beberapa kali tapi tidak berjaya kisi. Sampailah satu hari saya telah pun diugut kalau saya tidak bayar hutang yang bernilai RM10,000 dalam masa tertentu yang ditetapkan. Saya harus menggadai nyawa saya. Gadai nyawa, orang itu akan potong sebelah tangan. Kalau masih tak bayar, potong lagi sebelah tangan, kemudian potong kaki. Saya tidak akan dibunuh, tetapi dia akan membuat hidup saya merana. Bila dengar apa yang dikatakan, pada mulanya tidak percaya. Sampailah mereka ini menghirit saya di salah sebuah kilang lama, menunjukkan ada 3 lelaki depannya yang tangan mereka dipotong depan mata saya, kisi, kata Encik Yaakob. Bila saya nampak, saya terperanjat. Saya tak boleh kata apa-apa. Perkara ini dah lama berlaku, kisi. Lebih kurang 10 tahun yang lalu. Jadi saya terpaksa nak cari kerja separuh masa ataupun part time. Memang kisi tak akan boleh saya kumpul RM10,000 dalam masa yang singkat. Saya nak berjudi pun dah tak ada duit. Apa saya buat? Saya jumpalah perawat, boleh saya katakan seorang dukun dekat kawasan saya tinggal. Saya tanya bagaimana nak dapat kekayaan yang pantas dan senang. Dukun ini telah pun mengajar saya sesuatu, tapi dengan satu syarat. Saya harus meniduri sesuatu ataupun makhluk yang beliau jaga. Senanglah tidur. Cantik kisi orangnya. Bila dia tunjuk, saya tanya ni siapa. Dia kata pada saya, wanita ni adalah anak gadisnya. Saya tengok cantiknya, takkanlah tak ada lelaki nakkan anak gadisnya. Saya pun setuju. Tapi saya kata pada dukun ini, saya akan tidur dengan anak gadis kamu yang cantik ni selepas saya dapat apa yang saya perlukan, inginkan dari tok dukun tersebut. Para pendengar dia 897 FM. Sebelum saya teruskan kisah dari Encik Yaakob, pendengar dari seberang, berkongsi pengalaman. Sekarang ini beliau ketika itu beliau dalam keadaan terdesak, nak dapatkan wang sebanyak RM10,000 untuk melunaskan hutang dengan penghutang ataupun dengan peminjam wang yang haram, yang tidak mempunyai lesen, dan dikatakan kalau tidak lunaskan hutang-hutangnya, satu persatu tangan kiri dan kanan dan kaki akan dipotong. Jadi beliau telah pun berjumpa dengan seorang dukun. Dukun ini kata, aku boleh bantu dan tolong kau, tapi ingat dengan satu syarat, engkau kena tolong aku juga. Tolong apa? Dia tunjuk engkau kena tidur dengan anak aku. Anak dia keluar, tengok anak cantik lawa orangnya. Jadi oleh kerana Yaakob kata beliau dah nampak anak dukun tu orangnya cantik dan lawa, beliau kata setuju. Yalah, siapa lelaki manalah dalam keadaan sedemikian rupa diberi katanya peluang untuk mendapat wang dan dapat meniduri seorang wanita, katanya di sini, yang begitu cantik sangat-sangat. Jadi beliau tidak berfikir panjang, lalu bersetuju. Jadi apa yang dilakukan oleh dukun tersebut?
jari telunjuknya telah pun dicocok dengan jarum. Jarum itu ada mengandungi jari telunjuk, kemudian jarum yang ada darah, bekas darah tu dimasukkan dalam satu bekas kecil, diikat dengan kain kuning. Kemudian, ini adalah perjanjian engkau dengan aku. Sekiranya kalau engkau mungkir janji, maka naaslah engkau. Jadi kata Yakub, beliau telah pun dipendekkan cerita di sini pada pendengar Ria 897 FM. Beliau sebenarnya telah pun membuat apa yang diarahkan oleh dukun tersebut. Yang pertama, pada hari Khamis malam Jumaat, hujung jari ibu kakinya diikat dengan benang. Benang bukan sebarang benang, ini benang telah pun dijampi serapah oleh dukun tersebut. Hujung ibu jari kaki, benang warna merah diikat. Kemudian benang tu hujungnya pula ada jarum, ya, yang dah dicucuk awal tadi. Ada 2 jarum, satu dukun simpan, satu diserahkan balik pada si Yakub. Dan kemudian hujung jarum tu diikat dengan benang. Hujung jarum itu pula harus dicucuk pada apa? Harus dicucuk pada pokok pisang yang mempunyai jantung. Di bahagian mana dia cucuk? Kata Yakub mengikut kiriman email, saya disuruh cucuk hujung jarum yang ada darah saya, Kisi, di pokok pisang yang ada jantungnya. Di jantungnya lah saya cucuk. Kalau kena pada malam yang tepat, akan kedengaran suara orang minta tolong. Para pendengar Ria 897, kata Yakub dipendekkan cerita, saya menang besar, Kisi, setelah saya minta makhluk yang saya perangkap itu, kalau saya nak lepaskan dia harus berikan saya kekayaan. Dia berikan saya numbu yang ada tertera pada batang pokok pisang. Dengan numbu itu, saya belilah numbu itu, kata Yakub. Apa yang berlaku, Kisi? Nak beli nombor iku yang besar, saya tak ada duit. Saya pinjam orang sana sini, semua tak nak kasih pinjam. Akhirnya ada seorang pakcik ini pinjamkan saya duitnya, Kisi. Saya beli nombor tersebut. Alangkah terperanjatnya, saya menang. Dengan jumlah yang besar, saya menang besar. Bila menang besar, semua hutang saya lunaskan. Akhirnya, saya teringat akan perjanjian saya dengan dukun untuk tidur dengan anaknya. Saya datang dengan rela hati-hati yang terbuka. Anak dukun tu lawa, Kisi. Siapa yang tak nak? Sampai dalam rumah dukun, saya masuk ke dalam. Saya kata terima kasih. Ini ada habuan untuk Pak Dukun kerana bantu saya. Tapi dia tak nak ambil duit saya. Kamu simpan duit kamu. Aku tak perlu duit kamu. Aku perlu janji kamu untuk tidur dengan anak aku. Saya tanya, mana anak Pak Dukun? Dia ada dalam bilik. Ingat, kamu jangan mungkir janji. Kalau kamu mungkir janji, naas kamu dibuatnya. Jadi saya masuk dalam bilik, nampak anaknya baring di atas katil. Kisi, saya masih teringat wajah pertama kali saya nampak bila saya jumpa dukun ini. Apabila saya buka pakaian saya, baring di atas katil, saya tarik bahunya. Alangkah terperanjatnya, Kisi. Muka dia punyalah hodoh, Kisi. Terkupik-kupik, mata terbeliak, lidah terkeluar dengan air liurnya melilih menitis-nitis tanpa henti. Baunya baru dapat bau, Kisi, punyalah busuk macam bau nanah yang dah busuk, Kisi. Saya sampai nak muntah melihat wanita yang baring di atas katil. Apabila saya keluar, saya tanya, Pak Dukun, siapa tu pembantu? Pembantu siapa? Kisi nak tahu dia cakap apa? Itulah anak aku. Engkau dah janjikan nak tidur dengan dia? Tapi bila saya jumpa dia, muka dia lawa. Kenapa macam ni? Kalau aku kasih kau muka macam ni pertama kali kau jumpa, kau fikir kau nak tidur, nak buat janji dengan aku? Mestilah tidak, kan? Jadi aku kaburkan mata kau. Kau nampak yang cantik aja. Sekarang kau dah mungkir janji. Aku dah tunaikan janji aku pada engkau. Engkau tunaikan janji engkau pada aku.
Kata Yakub, saya terus lari keluar tak berani, Kisi. Para pendengar Ria 897 FM, perkara ini berlaku 10 tahun yang lalu. Sampai ke saat ini, kata Yakub, hidupnya sering dibelenggu. Pada malam-malam hari akan datang seorang perempuan di tingkap bilik, ketuk-ketuk tingkap. Katanya di sini, dia nak masuk untuk tunaikan janji. Dah macam-macam pakar saya jumpa, tapi tak seorang pun boleh bantu, Kisi. Kata Yakub, kerana kebanyakan dari mereka mengatakan, ini perjanjian saya dengan syaitan. Baiklah para pendengar, Misteri Jam 12, saya akan bacakan. Kalau tadi Encik Bujang berkongsi pengalaman melalui SMS, dan yang ini pula ada email yang ingin saya sempurnakan pada malam ini. Berikut adalah kisah pengalaman dari seorang pemandu teksi yang ingin berkongsi peristiwa yang menyedihkan. Katanya ini datangnya daripada mana ni, kejap Ini dari Abang Hakim. Katanya, Abang Hakim, Assalamualaikum, Kisi, nama saya Abang Hakim. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa yang menakutkan juga menyedihkan. Saya seorang pemandu teksi, dan peristiwa pengalaman saya ini adalah satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Sebenarnya saya pernah mendapat seorang penumpang, seorang gadis, wanita lah, dan menaiki teksi saya. Dia duduk di belakang. Jadi dalam perjalanan kami berbual-bual. Bila kami berbual tu, dia pun ceritakan yang dia ni sebenarnya dah berpisah dengan suami. Dia seorang janda dan mempunyai seorang anak, dan macam-macam lah kisah sedih yang dia ceritakan. Memang sedihlah dengar pengalaman beliau bersama dengan bekas suaminya, yang suaminya ni telah pun meninggalkan beliau kerana seorang wanita. Jadi apa yang berlaku, Kisi, bila sampai ke destinasinya, saya pun nak turunkan dia lah. Dia pun bayar duit. Bila dia bayar duit pada saya, kemudian saya kasih duit balik. Bila saya kasih duit balik pada wanita ni, cara dia ambil duit dari saya, dia pegang tangan saya lama, Kisi. Dalam mungkin 2-3 saat dia pegang. Bila dia pegang, saya tengok dia, saya terperanjat. Jadi apa yang berlaku para pendengar Ria 897 FM? Kemudian saya tengok dia, lepas tu dia senyum, dia lepaskan. Dia ambil duitnya, dia keluar dari teksi. Kisi, sejak hari itu, saya tak boleh tidur malam. Setiap hari mesti saya akan teringatkan wanita yang saya pernah hantar menjadi penumpang saya pulang ke rumahnya. Dan entah macam mana, Kisi, secara automatik saya keluar dari rumah. Bila nak memandu, saya akan pergi ke rumah wanita ni, tunggu di bawah kolong bloknya. Dan dia seolah-olah tahu yang saya nak datang. Saya tak tahulah, Kisi. Saya tahu apa saya buat, tapi saya tahu saya tak boleh mengawal perasaan saya. Kemudian dia turun, jumpa saya keluar dari teksi. Dia tengok saya, abang cari saya ke? Lah, sejak hari pertama saya jumpa awak, saya tak boleh lupakan awak, kata saya pada wanita tersebut. Jadi apa yang berlaku, perkara ini berterusan untuk beberapa bulan tanpa isteri saya tahu. Sampai satu hari itu, isteri saya, biasalah, Kisi, seorang isteri mempunyai naluri lebih kuat dari kita seorang suami lelaki. Apa kesilapan, kesalahan yang kita sembunyikan, satu hari mereka pasti akan dapat tahu. Jadi isteri saya, kata Abang Hakim, telah pun syakwa sangka akan sesuatu. Apa yang berlaku bila saya keluar dari kerja untuk ke kerja, menaiki teksi, saya macam biasalah pergi rumah wanita ni, jumpa dengan dia, kasih dia duit, buang masa dengan dia duduk dalam rumah, Kisi. Isteri saya tak perasan ikut saya dengan adik saya yang memandu kenderaan dari belakang. Bila ketuk pintu, buka pintu, terperanjat nampak isteri dengan adik saya di luar. Isteri menangis, tanya kenapa, tapi saya tak tahu macam mana saya nak jelaskan tentang perbuatan saya ini. Akhirnya, Kisi, saya dah terkena santau. Dipendekkan cerita, kata Abang Hakim. Santau yang wanita ni kenakan santau serbuk.
Di jarinya diletakkan sejenis serbuk yang telah pun dibaca jambi serapah. Kemudian dia sentuh tangan saya, dia tarik. Itu waktunya dia menggisil santau serbuk kepada tangan, dan saya akan teringat-ingatkan dia. Kisi nak tahu, saya sampai kadangkala tak ada rehat memandu, cari duit untuk bayar duit teksi, dan duit-duit bakinya saya serahkan kepada dia semua. Itulah peristiwa Kisi, sejarah hitam dalam hidup saya. Isteri saya dapat bantuan seorang ustaz yang memang baik, membantu saya. Saya sampai muntah, kata kata Abang Hakim, sampai muntah, keluar macam-macam benda kotor. Rupa-rupanya setelah dia menggisil tangan saya dengan serbuk santau, bila saya datang rumah, macam-macam benda dia dah kasih saya makan. Itulah pengalaman dari Abang Hakim. Terima kasih. Selamat tengah malam. Berikut ini, saudara, adalah kiriman daripada Fauzi berkongsi pengalaman beliau. Katanya, saya dengan beberapa orang sahabat ketika waktu itu saya berada dalam politeknik lah. Sebenarnya kami dari sekolah menengah Nian dan dalam jurusan Film, Sound and Video. Projek kami adalah merakamkan satu dokumentari. Jadi saya dengan juga 4 orang sahabat yang lain nak buat satu projek. Waktu itu dah lama Kisi, saya rasa lebih kurang 7 tahun yang lalu kalau tak silap saya, kata Fauzi. Jadi saya dengan teman-teman saya telah pun buat pilihan untuk menampilkan horror dokumentari. Kami telah pun memilih sebuah embassy yang lama. Mungkin ada pernah pergi ke embassy yang disebutkan ini untuk menjalankan rakaman dokumentari dengan 5 orang teman untuk projek bagi jurusan kami lah, Film, Sound and Video, iaitu FSV, kata Fauzi. Dan bila kami sebenarnya sebelum kami pilih lokasi, beberapa lokasi telah pun disarankan. Kami duduk berbincang, setelah itu kami buat keputusan untuk buat rakaman di salah sebuah embassy yang lama di Singapura. Mungkin ada yang pernah ke sana, mungkin ada yang tidak pernah. Tetapi bila sampai di sana, biasalah kalau nak buat dokumentari horror ni, mesti pilih waktu malam. Waktu malam selepas pukul 12.30 malam. Jadi 11 lebih kami dah sampai di luar kawasan tempat tu. Sebenarnya tempat tu tak boleh masuk. Tapi entah macam mana, pada hari ini maksudkan saya dengan teman saya pergi 2 hari sebelumnya. Kita sampai, pintu besi tak dikunci. Jadi senang untuk kami masuk. Niat di hati untuk berdiri di luar dan rakamkan video dari luar kawasan tu saja. Oleh kerana boleh masuk, 2 hari kemudian kami datang, masih lagi pintu tak dikunci. Saya dan sahabat pun buat keputusan untuk masuk ke dalam. Kami berbekalkan kamera, kamera yang menggunakan cahaya inframerah, supaya dapat merakamkan tempat-tempat yang gelap. Tak boleh gunakan spotlight. Sebab dengan menggunakan spotlight mungkin akan menakutkan benda-benda halus yang kami nak rakamkan dalam video. Apa yang berlaku? Teman saya ni, seorang lagi ni, katanya nak buat lebih challenging. Kisi, kami telah pun memasuki salah sebuah ruang ataupun bilik, kata Fauzi. Seorang teman saya telah pun keluarkan satu chalk ataupun kapu. Kemudian dia mula lukis gambar petak bintang di bawahnya. Saya tanya, kau buat apa? Teman saya ni orang Cina lah. Saya tanya, kau buat apa? Dia pun kata, kata nak buat dokumentari horror. Kita mesti undanglah benda-benda ni supaya datang dapat kita rakamkan. Saya marah dia, jangan buat macam ni. Kita cuba aja berdiri di sini dan cuba buat macam biasa. Dia kata tak best, tak thrill. Jadi saya dan seorang dari teman saya namanya Yas, kami pandang antara satu sama lain. Kami biarkan sajalah dia lakukan, sebab dia group leader, kata Fauzi. Jadi dia mula lukis bintang, petak bintang bulat. Kemudian dia keluarkan lilin dari bagnya. Dia letak lilin tu di penjuru bintang tersebut. Dia mula bakar. Dan perkara yang dia nak buat seterusnya menakutkan saya. Saya tanya, ni botol ni dalam apa? Dia kata ada darah ayam. Saya tanya, mana dapat? Dia kata, jangan tanya, kau rakamkan aja. Kisi, bila teman saya ni namanya Jonathan, telah pun tuangkan titisan darah ayam, entah dari mana dia dapat, dengan lilin dibakar. Kemudian
Dia mula membaca sesuatu dalam bahasa Inggeris, memanggil-manggil. Bulu rumah saya dengan teman saya lagi seorang yang lagi satu, okey. Teman saya nama Yasni dah rapat dengan saya. Kami dua dah tak sedap hati, Casey. Baik-baik nak buat sesuatu yang simple untuk projek akhir tahun dan menjadi satu yang kompleks. Saya dah takut. Bila teman saya dah baca dalam bahasa Inggeris, mungkin mentera, kata Fauzi. Kami tunggu. Meremang bulu rumah saya. Saya pandang Jonathan. Jonathan tengok saya, angkat kepala lah. Dia tanya, macam okey tak? Tiba-tiba saya kata pada Jonathan, kenapa tak kita tinggalkan kamera dekat sini? Kita rakamkan, ya kita pun bawa stand dan kita keluar pergi tempat lain. Jadi Jonathan setuju. Saya letakkan kamera di atas tripod, kata Fauzi. Kemudian teman yang lain cocok kabel. Kita ada bawa monitor sekali. Kabel yang kita bawa tu panjang lah sampai dekat luar bangunan. Ada skrin monitor yang kecil. Kami duduk. Bila kami duduk, kami mula tunggu untuk sesuatu berlaku. Dalam bilik yang gelap hanya bercahayakan lampu lilin yang dibakar oleh Jonathan. Tiba-tiba, Casey, saya nampak ada benda merangkak perlahan-lahan. Benda tu keluar merangkak dalam gelap. Di dalam bilik itu ada dua pintu. Satu pintu yang baru kami masuk dan keluar. Satu lagi pintu entah menghala ke mana. Dari pintu yang tak tahu menghala ke mana, keluar sesuatu manusia, saya rasa. Dalam keadaan merangkak macam komando crawl. Dia bukan merangkak macam bayi, tapi macam komando crawl, kata teman kita Fauzi ni. Kemudian mula sampai dekat petak bintang dan menjilat titisan darah yang telah pun dituang oleh teman saya, Jonathan. Jonathan jika itu sedang berbual dengan seorang lagi sahabat saya. Joe, look at this. Joe, look at this. Teman saya dengan, what the? Teman saya terperanjat, saya pun terkejut, kata Fauzi. Kemudian, sahabat saya Yus, bro, ni benda apa ni, bro? Kita semua tercengang, tak tahu nak buat apa ni, Casey. Lama benda tu dekat dalam, lebih kurang 10-15 minit. Kemudian dia merangkak keluar, masuk ke pintu yang sama dia masuk. Kali ni bila kita nak masuk dalam balik, semua tak berani, kata Fauzi. Setelah 1 jam kami cuba tenangkan diri, kami masuk, angkat bintang tu pun kami tak padam, kata Fauzi. Kami keluar, angkat kamera, keluar daripada kawasan tu, naik kenderaan yang dipandu oleh teman saya dan beredah dari kawasan itu. Bila saya nak playback balik, Casey nak tahu, tadi rupa-rupanya saya tak tekan rekod pun. Tapi apa yang saya ingat, saya pasti yang saya ada tekan rekod. Sebab teman saya Yus nampak saya tekan. Saya dah kena marah dengan Joe. Footage yang baik, kenapa tak tekan? Saya kata saya tekan. Kami bergaduh dan akhirnya kami buat rakaman dokumentari horror kami di tempat yang lain. Tapi itulah Casey. Kalau Casey nak tahu, embassy yang lama dimaksudkan adalah terletak di kawasan dan pengalaman yang tak dapat dilupakan, yang menyeramkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Para pendengar Yala 897 FM, akan saya bacakan pengalaman peribadi yang dialami oleh seorang suami yang bernama Encik Abdul Razak Majid, berkongsi kisah yang pada saya menyeramkan dan juga boleh dikatakan sebagai satu pengalaman yang mungkin telah pun membuat Encik Abdul Razak Majid bertukar menjadi seseorang yang lebih menyayangi isteri. Kata Encik Abdul Razak, pengalaman ini berlaku sekitar 2 tahun yang lalu. Katanya di sini, untuk pengetahuan Casey, sebelum saya bercerita panjang jela, saya nak ringkaskan dahulu perhubungan saya dengan perhubungan isteri saya dengan ibu saya sendiri. Iaitu isteri saya dan ibu saya memang tidak begitu baik. Faham-faham ajalah. Mungkin agaknya isteri saya ini bukan pilihan beliau, kerana saya yang memilih. Dan oleh kerana itu, ibu saya telah banyak menyusahkan isteri.
Para pendengar Ria 897 FM, kata Encik Abdul Razak, sampaikan Kisi, bila ibu saya meninggal dunia, isteri saya sering diganggu ketika dia tidur. Kadang-kala dia bangun waktu malam, dia akan kejutkan saya. Dia kata mimpikan arwah mak datang, ganggu dalam tidur. Sampaikan saya bawa isteri saya berjumpa dengan pakar, beri minum air, kemudian dah okey. Lat beberapa hari, gangguan dalam tidur akan datang balik Kisi. Kata Encik Abdul Razak, arwah ibu saya bukan calang-calang orang Kisi, adalah barang-barang yang dipelihara. Saya tak nak jelaskan lebih lanjut, tapi saya nak jelaskan apa yang saya alami secara peribadi. Beberapa kali isteri saya beritahu saya yang dia takut nak duduk dalam rumah ni. Malah saya lama-kelamaan menjadi marah. Baik-baik sayang kita bergaduh. Bergaduh hampir setiap hari. Setiap kali isteri katakan dia takut duduk dalam rumah, setiap kali itulah saya akan tinggikan suara dan marah pada isteri. Selalunya isteri akan cakap pada saya bila saya kerja malam. Saya nak keluar aja, dia akan kata, Bang tak payah pergi kerja lah bang. Temankan saya bang. Tapi saya akan marah isteri saya. Saya akan kata, awak ni dah terlampau lah. Arwah mak dah meninggal, sampai awak terbawa-bawa macam ni. Saya tak ambil kisah Kisi tentang perasaan hati dan isteri saya. Jadi benda ini, perkara ini gangguan emosi, gangguan ketakutan, kata Encik Abdul Razak, yang terjadi kepada isterinya berlarutan hingga berminggu-minggu setelah ibu saya meninggal dunia. Para pendengar Ria 897 FM, benda ini berterusan sampaikan pada satu hari ketika Encik Abdul Razak bertugas pada shift malam. Encik Abdul Razak mendapat panggilan dari isterinya. Panggilan yang pertama dia tak jawab sebab dia sedang sibuk lakukan sesuatu. Setelah lebih kurang setengah jam 40 minit, kata Encik Abdul Razak, isteri saya telefon sekali lagi. Saya jawab. Hello? Isteri saya dengan nada yang takut bercakap pada saya. Abang balik sekarang boleh bang? Kenapa dia dengan awak ni? Saya kan tengah kerja. Tak bang, dalam rumah ada orang bang. Ada orang? Awak tunggu, saya telefon polis. Bukan orang tu bang, bukan perompak bang. Habis apa? Bang, arwah mak abang ada tempat depan rumah bang. Setelah isteri saya kata arwah mak ada di depan rumah, apa yang saya dengar berikutnya, isteri saya terpekik ketakutan. Hello? Zu? Hello? Ini abang Zu? Kata Encik Abdul Razak. Saya terus berjumpa dengan supervisor, minta izin pulang, ada kecemasan. Bila saya pulang ke rumah Kisi, isteri saya sedang terbaring atas katil pingsan. Tak sedarkan diri tapi masih bernafas. Syukur Alhamdulillah. Saya dapatkan bantuan seorang pakar yang telah pun saya jumpa selama ini. Datang ke rumah periksa. Isteri saya kena gangguan emosi dan juga diganggu oleh makhluk yang tahu akan kelemahan isteri saya. Kisi nak tahu, sekarang ini isteri saya dah tak serupa macam dulu. Dia lebih suka bersendirian, berdiam diri, tidak suka bercakap. Malah saya dah lama tak rasa masakan isteri, sebab mungkin dia dah lupa cara-cara nak masak. Dia hanya duduk ketakutan. Dia hanya duduk termenung. Itu saja yang dia lakukan Kisi. Saya benar-benar kesal. Tidak ambil tindakan bila isteri kata dia takut duduk dalam rumah. Rupa-rupanya Kisi, sebelum ini isteri saya dah nampak-nampak dalam rumah ada kelibat macam arwah mak dalam rumah, dalam bilik, di mana saja kawasan rumah. Disitulah isteri saya akan ternampak. Berikut ini adalah kisah yang ingin saya bacakan, pengalaman peristiwa seorang pelajar dari Malaysia yang bernama Ruby
Ruby berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Kata Ruby, beliau adalah seorang penuntut di salah sebuah universiti teknologi di Malaysia. Saya tak nak sebutkan tempatnya di mana, tetapi anda sendiri tahulah, salah seorang pelajar dari salah sebuah universiti teknologi di Malaysia. Ruby mengatakan beliau dan juga ada beberapa pelajar yang lain terlambat untuk mendaftar nama mendapat asrama sebagai tempat penginapan di universiti. Oleh kerana beliau daftar agak lambat, tempat kosong semua dah pun diambil oleh pelajar-pelajar yang lain. Jadi Ruby kata beliau, saya tidak ada pilihan Casey. Jadi saya pun telah berjumpa dengan beberapa pelajar wanita yang lain yang juga tidak ada tempat untuk asrama kerana dah penuh. Bila dikumpul, lebih kurang ada 4 pelajar yang lain termasuk saya yang sekelas tidak ada tempat di asrama. Kami berlima, termasuk saya 5 orang, telah pun keliling kota untuk mencari rumah sewa. Antara kriteria menjadi keutamaan adalah sewa. Sewa yang murah, berdekatan dengan sekolah dan transportasi pengangkutan awam yang mudah membawa kami dari rumah ke sekolah kami. Jadi itulah yang menjadi keutamaan. Cari punya cari, akhirnya kami jumpa sebuah kondominium di tingkat 7. Penghuninya tidak duduk di sana. Ini pun seorang teman telah pun rekomendasikan kerana bertanya kepada pasangan lelakinya dan kenal dengan pasangan ini yang nak mencari penyewa. Kami telah pun mendapat tawaran yang baik. 5 orang duduk di bawah satu bumbung gisi. Rakan-rakan semua sekolah yang sama, kelas yang sama, memang seronok. Bila sampai di rumah ataupun di kondominium yang dimaksudkan, memang cantik. Tapi Casey, kondominium ini agak terpencil dalam sedikit. Tapi nasib baiklah, ada bas shuttle service yang disiapkan oleh pihak kondominium. Dihantar ke pusat bandar, barulah kami akan tukar bas. Berbalik pada pengalaman dalam rumah yang dikatakan ini, kami pada mulanya tidak tahu. Salah seorang daripada kami, iaitu 5 pelajar ini, salah seorang dari kami mempunyai keupayaan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Bukan senang, tetapi pada masa-masa tertentu. Teman saya ni yang bernama Safia boleh melihat kehadiran makhluk gaib apabila badannya tidak bersih. Memang Casey, bila kami duduk pada waktu malam menonton cerita seram, dia mula menceritakan tentang apa yang berlaku. Sebenarnya katanya dia mempunyai kebolehan. Pada mulanya kami tidak percaya dengan kata Safia. Kami menganggap yang dia hajat bergurau dan hanya berseluruh saja. Tapi lama-kelamaan kami mempercayainya. Sebab ada beberapa kali pada waktu malam, Safia terbangun terjaga, mengejut saya, mengejut teman-teman yang lain, mengatakan dalam dapur rumah ada sesuatu. Jadi pada mulanya kami fikirkan di dapur rumah ada pencuri, perompak yang masuk. Semua masing-masing keluar dari bilik, jalan perlahan-lahan, ruang tamu gelap, dapur gelap. Bila sampai di dapur, alangkah terperanjatnya Casey. Bukan nampak perompak, malah kami ternampak meja makan. Di atas meja makan, kerusi ditindih-tindihkan, seolah-olah ada orang mengangkat kerusi dan letak atas meja makan. Barulah saya dan teman-teman yang lain percaya akan kebolehan Safia melihat dan merasakan sesuatu yang tidak kena. Pernah pada satu malam, kata Ruby, apabila kami sedang duduk di ruang tamu bermain Uno, apabila pintu rumah kami diketuk sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Jadi kata Ruby, saya yang bangun untuk buka pintu. Tak tahulah siapa yang datang pada waktu sedemikian. Sedang seronok bermain, tak fikir pun yang bukan-bukan. Apabila saya buka pintu, berdiri di hadapan pintu, kemudian buka pintu besi, tengok kiri kanan tak ada orang. Casey, Safia terus menjerit. Saya dan teman-teman terperanjat bila pusing ke belakang dan melihat, kenapa ni dengan kau? Ruby, tutup pintu Ruby, benda tu depan kau Ruby. Casey, meremang bulu rumah saya Casey. Apabila Safia mengatakan benda tu depan saya terus tak tutup pintu besi, hempas pintu kayu. Kemudian sesaat saya kembali duduk bersama dengan rakan-rakan yang sedang sebelum ini seronok bermain Uno. Kita semua berhenti dan tergamam seketika.
Masing-masing pandang antara satu sama lain. Dan Casey saat itu juga, kata Ruby, pintu kondominium kami dicakar-cakar beberapa kali, seolah-olah ada benda yang berada di luar rumah. Bayangkan para pendengar Ria 897. Dalam kondominium itu ada 3 bilik tidur. Jadi 2 teman sekolah tidur di satu bilik yang sama, 3 orang tidur di satu bilik yang sama. Tapi bila jadinya pengalaman tersebut, masing-masing berkumpul di dalam satu bilik kerana penampakan yang dilihat oleh Safia bila berada di sekolah. Setelah tamatnya selesai kuliah kami, saya dan rakan-rakan bilik yang lain berkumpul di satu sudut di sekolah dan bertanyakan pada Safia sebenarnya apa yang dia nampak semalam. Pada mulanya Casey, Safia mati-mati tak nak beritahu, enggan beritahu kami apakah yang dia lihat di hadapan pintu. Kami pun takut dan kami katanya kami ingin tahu sebenarnya apa yang dia nampak. Akhirnya, wah, meremang bulu rusuk rumah saya. Akhirnya, Safia memberitahu. Semalam malam, apabila kami duduk seronok bermain Uno, ada orang ketuk pintu dan Rubiah yang membuka pintu ataupun Ruby yang membuka pintu. Safia kata di hadapan pintu rumah berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang. Yang paling menakutkan, mulutnya ternganga, lidahnya panjang sampai ke lantai dengan mata terbeliak. Safia menceritakan memandang ke arah Ruby dengan wajah yang menyeramkan. Dengan nada suara yang menangis kesedihan, Safia mengatakan makhluk itu sebenarnya adalah hantu polong. Jadi bila saya dengar, saya terperanjat. Saya tanya, kenapa dia tengok aku? Jadi dia kata jangan takut sebab kau yang depan pintu. Yang lain pun kena juga. Jadi kami semua terkejut, Casey. Rakan-rakan yang lain terperanjat dengan cerita yang disampaikan oleh Safia. Kemudian Safia menangis. Safia menangis tak henti-henti. Apabila saya bertanya pada Safia kenapa, barulah dia mula cerita yang penuhnya. Dia katakan pada kami yang dia mohon maaf sebab makhluk yang kami nampak ataupun yang dia nampak yang mengganggu kami dengan kerusi, ketukan pintu, penampakan depan pintu adalah sebenarnya saka yang diturunkan oleh neneknya kepada beliau. Dan saka ini, walaupun dia dah pergi sesi perubatan, dah keluarkan dari badan, tapi saka ini tidak akan berhenti mengikuti ke mana sahaja dia pergi. Bila saya dan rakan-rakan yang lain dengar, kami istighfar dan terperanjat. Dan Safia terus menangis, katanya tolonglah, tolonglah, jangan buang aku dari bilik. Aku dah tak ada tempat lain lagi lah, tolonglah. Oleh kerana kami berperi kemanusiaan, kami sebulat suara membenarkan Safia bersama dengan kami. Dan Casey, sepanjang Safia tinggal bersama dengan kami sepanjang itulah, setiap malam pasti akan dengar dekat tingkap bilik beberapa kali Casey nampak kibaran kain putih, dengar suara orang minta tolong. Dan kemudian salah seorang teman saya mengatakan yang dia terbangun di waktu malam kerana dengar orang beri salam. Assalamualaikum. Bila dia bangun, dia terperanjat. Apabila kelihatan seorang lagi rakan dah tak ada. Rakan tu bangun tak kejutkan dia sehinggakan dia tidur seorang diri. Keesokan pagi bila tanya kenapa dia berpindah bilik, tak kejutkan teman Yati, dan dia mengatakan dia kejut Yati. Yati kata tak apa, kau pergi tidur bilik sebelah, aku nak tidur sini seorang-seorang, dalam keadaan yang menyeramkan. Jadi siapa yang nak pergi kejut lagi? Teman saya ini pun katanya terus mengangkat bantal dan tidur bersama teman kami yang lain. Dan Casey, inilah pengalaman peristiwa yang dikirimkan dari seorang pendengar yang bernama Ruby, pelajar dari teknologi Universiti Teknologi di Malaysia. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, saya akan bacakan para pendengar misteri jam 12 kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini adalah kiriman SMS dari seorang ayah dan juga istrinya, seorang ibu, berkongsi pengalaman yang cukup menyeramkan. Nama beliau Dino. Kata Dino, pengalaman yang cukup menyeramkan ini berlaku kepada dirinya. Kes ini berlaku tahun lepas. Setelah arwah ibu isteri saya, iaitu mak mentua saya, meninggal dunia. Anak saya begitu rapat dengan mak mentua, dengan neneknya lah, senang kata Dino. Dan bila arwah neneknya meninggal dunia tahun lepas, anak saya yang berusia 7 tahun demam selama seminggu. Teringatkan nenek termenung
sentiasa teringatkan neneknya. Akan tanya, nenek pergi mana? Nenek pergi mana? Kita kata nenek telah pun kembali ke rahmatullah. Saya cuba didik dengan cara betul. Tapi isteri saya seringkali nak cuba bohong, nak cuba menipu ataupun tipu hela lah, supaya anak kami ni tidaklah terasa rindu. Tapi saya rasa, kata Dino, itu cara yang salah. Kisi, sebelum saya teruskan bercerita, bolehkah Kisi tanya para pendengar misteri jam 12? Mungkin kalau mereka ada seorang anak itu rapat dengan nenek dan nenek meninggal dunia. Kalau dia tanya ke mana nenek pergi, adakah patut kita bilang nenek dah meninggal dan dia akan terus bersedih, ataupun patut kita tipu? Kita tipu mengatakan nenek bercuti, nenek dah berpindah, macam apa yang dikatakan oleh isteri. Setiap kali bila saya cuba jelaskan yang benar, isteri saya marah. Abang, budak kecil masih belum tahu terima mati hidup. Abang boleh tak jangan cakap macam tu? Tapi Kisi, sebagai ibu bapa adalah tanggungjawab kita, kata Dino, untuk mendidik anak kita mana yang benar dan mana yang salah. Jadi para pendengar Ria 897, apa kata anda? Mungkin anda ada seorang anak yang begitu rapat dengan nenek, dan kalau masanya tiba, adakah anda akan beritahu hal yang sebenar nenek dah meninggal dunia, ataupun tipu hela macam dilakukan oleh isteri Encik Dino? Jadi diteruskan. Anak saya Kisi bukan setakat seminggu, malah dah masuk 2 minggu masih belum pulih daripada rasa rindu terhadap neneknya. Dia bersekolah, usianya 7 tahun, darjah 1. Sampaikan guru memanggil saya dan isteri datang berjumpa dengan dia. Pelajaran anak saya merosot dalam kelas. Dah tak ambil bahagian kalau selalunya dia antara mereka yang nak jawab soalan-soalan yang ditanya oleh guru. Tapi malah kata guru kebelakangan ini, anak saya berdiam diri, termenung. Kadang-kadang waktu rehat, budak-budak ni dengar bunyi loceng semua suka lari meluru keluar dari kelas. Tapi bayangkan Kisi, kata guru anak saya seorang akan duduk di tempat duduknya tak bergerak. Sampaikan gurunya ini harus datang dan kata pada anak saya, sekarang waktu rehat, keluar, mari kita pergi kantin. Barulah anak saya bangun. Isteri saya minta izin jumpa dengan seseorang. Dia kata nak ubatkan anak. Saya pun memanglah tak ada masa Kisi, sebab bertugas kadang-kala overtime. Jadi saya berikan kesemuanya menguruskan anak pada isteri saya. Isteri saya bawa jumpa seseorang. Katanya ini orang baik, boleh bantu hilangkan rasa rindu. Memang tepat sekali. 2 hari selepas anak saya berjumpa dengan orang yang disebutkan ini, saya tak nak sebut namanya, anak saya dah tak lagi mempunyai rasa rindu terhadap nenek, malah tak bertanya pun tentang neneknya. Saya dengan isteri menjadi gembira sangat. Saya tanya isteri, siapa awak jumpa? Adalah bang, orang ni bagus bang. Ini yang kenalkan saya, Kak Siti. Kak Siti adalah kakak ipar saya Kisi, kakak kepada isteri saya. Jadi saya pun buat bodoh lah. Saya pun tak layan, ya, kerana anak saya dah kembali macam biasa. Di sekolah pun semakin hari semakin baik. Laporan dari guru mengatakan anak saya dah menunjukkan peningkatan. Daripada duduk diam, sekarang ini dah berinteraksi dalam kelas. Sebagai seorang ayah memang cukup gembira. Benda ini berterusan Kisi, nak dekat sebulan. Pada pendengar Ria 897 FM. Kisi, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Kata Encik Dino, dengan izin Allah, dengan kuasa Tuhan, saya balik tugas malam. Saya masuk rumah gelap, biasalah orang tidur, hanya lampu dapur yang menyala. Saya tutup pintu, letakkan sepatu di dalam almari kasut, saya jalan perlahan-lahan. Tiba-tiba saya dengar orang berbual. Bukan hantu. Yang saya dengar tu suara anak saya berbual dengan seseorang. Saya tengok jam di dinding, dah pukul 1 pagi. Kenapa anak belum tidur? Bila saya nak dekat, saya dengar dia kata apa? Nek, sinilah tidur nek. Saya tersentak Kisi, anak saya panggil sebut nama neneknya tidur bersama dengan dia di atas katil. Saya tak nak buka pintu dulu. Saya diri lama depan pintu.
Anak saya kata apa, Kisi? Nik, kenapa nenek malam-malam datang tidur dengan saya? Selalu nenek muka marah-marah. Saya pegang pintu, nak buka pintu tu, Kisi. Meremang bulu rumah kata Encik Dino. Saya baca istighfar 3 kali. Saya buka sambil selawat. Anak saya sedang duduk bersila di atas katil. Belum lagi tidur. Lisa, kenapa Lisa belum tidur, Lisa? Lisa tahu tak pukul berapa ni? Anak saya diam. Lisa, Baba tanya ni kenapa Lisa belum tidur? Anak saya diam lagi. Lisa cakap dengan Baba. Lisa berbual dengan siapa tadi tu? Anak saya tengok saya. Lisa berbual dengan nenek, Bah. Lisa cakap apa ni? Lisa berbual dengan nenek, Bah. Isteri saya pun bangun dengar saya marah anak. Abang apa ni, bang? Balik kerja bising-bising marah anak ni. Budak ni tidur kenapa mengejut? Awak tak tahu cerita, awak jangan cakap sembarangan. Awak tahu tak? Saya balik tadi buka pintu, saya dengar Lisa berbual. Awak tahu dia cakap apa? Nenek mari tidur sebelah, mari. Isteri saya tengok anak. Lisa betul ke Lisa berbual dengan nenek? Dia angguk kepalanya, Kisi, tak berani cakap. Lisa betul Lisa berbual dengan nenek? Dia angkat tangan, dia tunjuk. Kisi, saya dengan isteri dapat rasakan. Antara saya dengan isteri berdiri, tengah-tengah macam ada orang, Kisi. Cuma rasa tak nampak. Tak nampak apa-apa. Sejak malam tu, bila anak tidur dengan saya untuk beberapa hari mendatang, benda tu macam tak terima. Saya dengan isteri diganggu. Orang ketuk pintu, bukan pintu rumah, pintu bilik saya dengan isteri. Lisa, nenek datang. Buka pintu, Lisa. Anak saya mula rasa takut. Barulah dia tahu yang sebenarnya setiap malam datang bukan neneknya. Dipendekkan cerita, selidik punya selidik, kata Encik Dino. Rupa-rupanya orang pakar yang isteri saya jumpa ni, Kisi, telah pun seolah-olah memuja korin kepada arwah nenek supaya mendampingi anak saya. Sebab itulah hilang rasa rindu. Anak saya dah jumpa neneknya setiap malam. Pengalaman Kak Sauda yang katanya cukup-cukup kesal kerana tidur di bajet hotel. Suami memang tak setuju, kata Kak Sauda lah. Dia biasalah dia perkenalkan dirinya. Assalamualaikum, Kisi. Waalaikumsalam. Nama kakak Kak Sauda, dan kakak ingin bercerita tentang satu pengalaman peristiwa yang menakutkan di salah sebuah motel. Hotel bajet lah, hotel murahan yang kakak pernah menginap dengan suami. Sebenarnya suami memang suka di hotel, tidur di hotel mewah, 4-5 bintang. Dan kakak kata buat apa nak membazir. Sedangkan motel-motel yang tidak mewah ni pun ada ruang tidur yang mencukupi. Lagipun kalau kita bercuti ni bukanlah kita 24 jam duduk dalam hotel. Kita akan keluar merayap. Dari situ kita akan berjimat. Jadi suami tak nak juga, dan akhirnya bila kakak merajuk, suami ikut kata kakak. Biasalah, Kisi, orang sayangkan isteri, kata Kak Sauda sambil ada sini smiley face, mungkin tersenyum. Dan pada harinya sebenarnya hotel yang kakak dengan suami nak menginap ni biasa kami tinggal. Jadi kali ini kakak dapat nasihat daripada anak saudara, katanya tidur di motel lebih murah, menjimatkan. Sama juga tempat tidur ada, tempat mandi ada. Jadi dia sarankan sebuah motel. Bila sampai saja di sana, suami sebenarnya tak buat booking online. Jadi bila sampai dekat motel yang dimaksudkan dah penuh. Jadi suami marah. Suami kata tak apa, kita balik hotel sana. Jadi
orang yang bertugas dekat motel ni sarankan kenapa tak pergi dekat motel ni, lagi murah dari tempatnya, tapi agak jauh dalam, terpencil sedikit. Jadi tanya harganya lebih rendah daripada motel yang kami nak tinggal ni, tapi bilik semua dah penuh. Jadi dia kasih name card, dia suruh kami pergi ke motel yang dimaksudkan. Naik taksi, tunjuk abang taksi name card ni, kemudian dia tengok kita nak pergi sini. Jadi dia pandu. Bila pandu, pemandu taksi ni kata, awak dah biasa duduk motel ni? Taklah, ni baru pertama kali. Kita tadi nak tidur motel tu dah penuh. Jadi dia sarankan kita pergi sini. Oh, disarankan. Jadi kita pun diam, tak fikir apa-apa Casey bila sampai dekat motel tu, punyalah seram, dah lah jauh ke dalam, jauh sangat dari bandar. Apa yang berlaku, kami pun bayar duit taksi, keluarkan luggage di belakang, dan kemudian tarik luggage masuk ke dalam. Tempatnya, Casey, lampu ada tapi tetap gelap. Masuk dalam, kami kata nak 2 bilik, dia tunjuk kami bilik kami tingkat 3. Jadi motel tersebut tak ada lift, terpaksalah angkat beg kami yang berat-berat tu naik ke atas. Tak ada pun orang yang nak bantu. Nak murah sangat, satu dah kesal. Sampai dalam bilik, Casey, daripada tangga nak masuk ke bilik, koridornya gelap gelita. Kiri kanan bilik semua menyeramkan. Sampai bilik kami, bilik paling hujung. Masuk dalam, barulah nampak selisah sedikit. Bersih juga tempat ni. Luar nampak kotor, dalam macam okey lah. Jadi kata Kak Saudah, akhirnya suami kakak kata dia penat nak mandi. Sebab kami dah penat ke sana sini, suami pun masuk tandas mandi. Kakak ni sedang duduk di katil. Sambil itu keluarkan pakaian-pakaian lah untuk kakak salin bila kakak dah habis mandi, kata Kak Saudah. Jadi Casey, waktu itu dah pukul 4 lebih petang, dah masuk waktu asar. Suami pun dah habis mandi, kakak punya turn mandi. Kemudian kami berdua keluar dari hotel cari makan. Tanya mana kedai makan. Orang yang menjaga kaunter kata ada dekat sini. Dia beri kami lah bagaimana nak ke sana. Pergi ke sana, oleh kerana tempatnya tak bersih, kakak bungkus dengan suami nak balik hotel makan. Bila kami sampai hotel dah masuk maghrib, 7 lebih malam. Kami naik ke tingkat 3, langsung ke bilik hotel ataupun bilik motel kami, bilik sebelah hujung. Bila masuk dalam, kakak dengan suami mula makan. Dan akhirnya kami berbual-bual. Tiba-tiba malam tu kakak boleh bau Casey macam orang bakar kemenyan. Tapi siapa yang nak tegur? Suami kakak tak boleh bau apa-apa. Macam dia tak ada reaction pun, tak ada reaksi. Kakak diamlah, takkan nak pergi tegur. Dah bau kemenyan, makin kuat Casey. Wangi dan harum bau kemenyan. Jadi akhirnya malam tiba, suami dah penat, suami tidur. Kakak pun tertidur atas katil. Kami tidur dan tidur dan tidur. Kakak tak pasti pukul berapa kakak terbangun. Bila kakak terbangun Casey, para pendengar Ria 897, dari katil tidur Kak Saudah menghadap ke depan. Depan tu adalah tembok. Tembok tu ada kaca TV. Sebelah kiri tembok ada pintu nak masuk ke tandas. Kak Saudah terbangun tak pasti pukul berapa. Bila Kak Saudah terbangun, terdengar bunyi benda bergerak. Gedeg-gedeg-gedeg macam itulah, kata Kak Saudah. Bila kakak cuba dengar dan perhatikan, Casey, kakak nampak Casey ada perempuan merangkak keluar dari bawah katil, merangkak masuk ke dalam tandas motel yang kakak dengan suami sewa. Bila kakak nampak benda tu merangkak Casey, kakak terkejut. Kakak kejutkan suami. Bang, bangun bang. Bang, bangun bang. Casey, suami berselubung dengan selimut. Bang, bangun bang. Kakak dengar dekat tandas bunyi orang flush air. Suami keluar dari tandas. Kakak tengok tepi. Tepi tak ada suami, Casey. Kakak terus menangis. Suami tanya kenapa. Takkan nak cakap dalam bilik ada hantu. Kakak kata kakak mimpi seram. Kakak nak tukar, tak nak tidur hotel ni lagi. Paginya Casey, suami terpaksa ikut kata kakak.
kata Kak Sauda. Akhirnya kami tinggal di hotel 5 bintang yang biasa kami sewa. Itulah pengalaman Kisi. Tidur di motel murah, murah buruk, motel yang berhantu. Itu dia saudara, kisah dari Kak Sauda berkongsi. Kedua kisah yang pertama ini adalah kisah tentang hotel. Dan memang menyeramkan kalau anda sedang tidur malam dalam bilik hotel, bila terbangun nampak ada perempuan merangkak keluar dari bawah katil seolah-olah menuju ke arah nak masuk ke dalam tandas. Okey, ini respon kepada 2 email hotel yang saya terima daripada Encik Ucup. Kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya seorang pemandu teksi. Kata Encik Ucup, minat sangat dengan Misteri Jam 12. Terima kasih Encik Ucup. Walaupun saya bertugas malam memandu, tapi sejauh ini syukur Alhamdulillah tidak ada benda-benda yang menyeramkan berlaku. Takut-takut sikit adalah kadang-kadang sedang memandu dan kalau saya mengantuk, saya suka buka tingkap. Dapatkan angin tiup kena muka tu baru terbangun. Dan kadang kalau bila saya memandu tempat-tempat yang sunyi sepi ni, ada bauan wangi. Bila bau wangi terus saya tutup tingkap balik, tak jadi. Tapi apa yang saya nak ceritakan, kata Cik Ucup, saya dengan isteri pernah menginap di salah sebuah kalau tadi kisahnya hotel murah, ini Kisi hotelnya 4 bintang. Saya dengan isteri tinggal tingkat antara tingkat paling tinggi lah. Dan saya tak nak sebut nama tempatnya. Kata Cik Ucup, tengah-tengah malam Kisi saya sedang tidur. Isteri saya kejutkan, bisik dekat telinga sambil tarik selimut tutup muka saya dengan dia. Jadi saya terperanjatlah bila tengok isteri dalam keadaan sedemikian rupa, kata Encik Ucup. Jadi saya tanya, saya pun bisik pasal isteri bisik. Bang, bangun bang. Bang. Saya terbangun. Pasal awak bisik-bisik apa awak tarik selimut ni? Bang, abang jangan tarik selimut. Abang jangan tengok dekat tingkap bang. Apa awak meripik ni? Kata Encik Ucup lah. Saya tarik selimut pelan-pelan. Mula-mula tengok tak nampak apa-apa. Makin lama makin tarik, makin bawah. Kisi, anak beranak sedang diri tengok kami sedang tidur. Saya ternampak, astagfirullahaladzim. Saya tarik balik selimut. Isteri saya, bang, apa tu bang? Awak nampak tak? Saya tak tahulah. Saya tak tahu. Tak apa, tidur. Saya dengan isteri tidur berselubung, Kisi. Dengan selimut saya tarik sampai ke pagi. Tak tahu apa yang kami nampak. Malam tu Kisi nak tidur, rasa takut kami tidur buka lampu. Hairan bila hidupkan lampu dia tak menjelma. Tapi syukurlah, Alhamdulillah, gangguan setakat macam tu lah. Berikut ini adalah kisah pengalaman juga dari kiriman email yang akan saya bacakan. Kalau tadi di Johor, kini kita kembali ke Singapura. Pengalaman ini adalah kisah yang berlaku di salah sebuah kawasan estet perumahan yang dipanggil Bukit Purmai. Saya dah pernah bukan pernah singgah tapi lalu dekat kawasan Bukit Purmai. Dan mungkin untuk pendengar-pendengar bukan pendengar di Singapura lah, dari seberang yang tak tahu, Bukit Purmai ini adalah estet-estet perumahan di Singapura yang agak lama. Lama sangat. Mungkin dah wujud 30 tahun yang lalu. Macam itulah, 30-40 tahun yang lalu, sebelum Singapura dibangunkan dengan begitu pesat lah. Jadi estet-estet perumahan di Bukit Purmai ini dikaitkan dengan tempat yang sunyi sepi lah. Dan rumah-rumah kebanyakan di atas-atas bukit lah. Bukit tinggi-tinggi. Jadi itulah tanah perumahan di kawasan rumah-rumah flat, rumah-rumah pangsa di Bukit Purmai. Ini adalah kisah daripada dari Farhana berkongsi pengalaman beliau. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Farhana. Perkara ini berlaku ketika saya beliau kirimkan email dan perkataan ini ditulis dalam emailnya, ditype dengan menggunakan huruf besar. Apabila, kata Farhana, perkara ini berlaku apabila saya, huruf besar semuanya, terpaksa, bayangkan, tinggal di rumah makcik saudara saya. Oleh kerana saya ini masih bersekolah. Dan sebenarnya apa yang berlaku, ibu, ayah dan abang saya telah pun pergi ke seberang tambak. Bila pergi ke seberang tambak, saya tak boleh ikut sebab saya bersekolah dan waktu itu musim peperiksaan, kata Farhana. Jadi saya tinggal bersama dengan makcik saya dan makcik saudara saya yang menetap di kawasan Bukit Purmai.
Saya dah pernah pergi sana pun beberapa kali, tapi selalunya pergi dengan ibu dan ayah, kemudian pulang. Saya memang tak suka kawasan itu. Satu, sunyi sepi, Casey. Yang kedua, terlampau sangat laid back. Jadi susahlah, Casey. Rumah makcik saya ni pun tak ada internet, jadi kalau duduk sana untuk 2 hari, saya boleh keras, kata Farhana. Abang daya Casey, terpaksa saya pergi kerana tak ada orang di rumah. Walaupun saya kata pada ibu yang saya boleh duduk rumah seorang diri, dia tak nak, takut apa-apa berlaku pada saya. Akhirnya, hari bila ibu berangkat, saya dihantar ke Bukit Perumai, rumah makcik saudara saya. Bila sampai di sana, saya pun tidur di sana untuk 2 hari. Ibu dan ayah pergi hari Khamis pada petangnya. Saya balik sekolah petang pukul 4, ibu hantar dan akan pulang ke Singapura pada hari Sabtu akan datang. Jadi pastinya saya tak boleh ikut, kata Farhana. Duduk rumah makcik saya. Makcik saudara saya ni ada seorang, ada dalam rumahnya, mak mentuanya duduk tinggal bersama dengan dia. Tapi mak mentuanya dah terlampau tua. Boleh saya katakan dah tak boleh bercakap, ya. Macam orang dah nyanyuk lah, diam saja. Jadi pada satu malam ni, pada malam yang tersebut, malam yang pertama, kata Farhana, sedang saya nyenyak tidur, Casey, dekat rumah makcik saya Bukit Perumai, baring di atas katil. Casey, mak mentua kepada makcik saudara yang saya katakan tak boleh bercakap, dah nyanyuk. Tiba-tiba dia kejutkan saya. Hana, bangun lah. Bangun lah. Bila saya buka mata, terperanjat. Nampak, boleh saya panggil dia nenek saudara lah, sedang kejutkan saya. Saya terkejut, ni apa ni? Takut kau orang ni. Nah, Casey, bila saya tengok sebelah kiri adalah tingkap. Tingkap itu menghadap koridor rumah. Rumah Bukit Perumai, tingkat 8 yang sunyi sepi. Kedua-dua tingkap kiri dan kanan dibuka luas. Angin masuk tiup, berkibaran langsir, kata Farhana. Casey nak tahu nenek saudara saya cakap apa? Nah, kawan aku kat luar tingkap. Kau nak tengok, aku dah buka tingkap. Casey, bila nenek saudara saya bercakap macam tu, katanya kawannya di luar tingkap. Saya tengok tingkap terbuka luas, angin tiup, langsir berkibaran. Saya pun kata, nenek, jangan main-main lah, Nek. Nah, kau tengok tu kat tingkap, nah. Dia nak masuk. Saya tak berani toleh belakang. Saya pekik nama makcik. Busu! Makcik saudara saya yang saya panggil Busu bangun datang. Bila datang, dia terperanjat. Nampak mak mentua dalam bilik saya. Mak, apa mak buat mak dalam sini, mak? Masuk dulu. Dia tarik tangan ibunya. Kemudian mak mentua kepada makcik saya toleh. Nah, tingkap nah. Kawan aku kat tingkap. Makcik saya kata, Ana masuk bilik tidur dengan makcik. Jangan tidur kat sini. Kenapa, cik? Jangan tidur kat sini. Masuk bilik. Saya masuk bilik makcik. Mak mentuanya dah tidur, baru makcik masuk. Saya ketakutan, Casey, kata Farhana. Satu malam tu saya tanya makcik kenapa. Dia kata jangan layan. Mak mentua Busu dan nyanyuk. Orang nyanyuk akan cakap macam-macam. Tapi cik, kenapa dia cakap ada orang kat tingkap? Tak ada apa-apa, jangan takut. Sampai sekarang, Casey, saya masih lagi terbayang-bayang saat dia kejutkan saya buka tingkap. Katanya kawannya ada di tingkap tunggu saya nak masuk rumah. Casey, benda ini berlaku beberapa tahun yang lalu ketika Kak Juria hamil anak yang pertama. Kisah ni memang menakutkan. Kakak dengan suami memang suka merayap waktu malam. Suami ada kenderaan. Bila ada kenderaan ni pastinya nak ke sana sini senang. Antara kita akan lakukan adalah merayap lah. Makan di waktu malam lah. Kadang-kadang late night supper, maklumlah. Suami kakak home base office
Jadi hari-hari kita akan bersama dalam rumah dan suka merayap. Kisah yang Kak Juria nak ketengahkan, waktu tu kakak baru dapat berita yang kakak hamil 3 minggu. Dan bila dapat berita tu, setelah hampir 5 tahun berumah tangga, barulah dikurniakan zuriat. Kakak memang bersyukur sangat-sangat. Tapi berita ini, berita 3 minggu hamil, kakak tak beritahu ibu, tidak beritahu sesiapa pun, hanya kakak dengan suami. Sebab apa, Casey? Kakak tak nak kecoh-kecoh, takut nanti zuriat ini katanya rezeki tak kesampaian, nanti kakak sedih, orang tahu nanti dah satu masalah. Jadi kakak pilih waktu untuk beritahu ahli keluarga yang lain lah, kata Kak Juria. Jadi bila masuk dah ke 1 bulan ni hamil, sebelum tu daripada kakak tahu sampailah dah 1 bulan ni, kakak berayap lah sana sini keluar malam. Sampai kan satu hari ni suami tegur, awak hamil kan? Tak patutlah kita keluar malam-malam. Jadi kakak kata, bang, tak ada apa-apa lah bang, saya dah hamil 3 bulan ni, dah masuk sebulan, tak pernah kena apa-apa pun. Itu semua pendapat orang-orang lama. Dia tak nak anak keluar malam sebab dulu berbahaya, sekarang ni bandar penuh dengan lampu. Suami fikir balik, okey lah. Jadi malam tu kita keluar, kita telah pun pergi makan kita pergi ke Changi untuk makan nasi lemak. Jadi setelah makan malam, kakak dengan suami pun pergi ke kapak tempat letak kereta untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, entah macam mana, suami kakak ni pula boleh lalu dekat tepi Hospital Lama Changi. Kami tak masuk dalam, cuma lalu tepi je. Bila lalu tepi, sampai dekat sana tu, Casey. Bila lalu tepi, kalau mungkin ada para pendengar pernah lalu dekat kawasan tu, di situ ada satu tempat untuk jemberang jalan. Jadi bila suami nak belok kiri, tiba-tiba ada orang ni, seorang perempuan sedang jalan sambil dokong bayi. Tapi Casey, dia jalan nak jemberang jalan tu pelan sangat, kata Kak Juria. Jadi tiba-tiba tengah-tengah jalan dia berhenti. Bila dia berhenti, dia pusing kepala tengok kakak dengan suami. Dia punya senyum melerit, Casey. Kakak dengan suami terperanjat, meremang bulu roma, kata Kak Juria. Kakak kata suami, Bang, kenapa bang tengok kita macam tu bang? Awak jangan fikir bukan. Tengok lain. Suami kakak nak cuba kawal keadaan. Dia tak nak kasih kakak takut. Dia suruh kakak tengok lain. Kakak tengok bawah, mulut komat kamit Casey baca. Dan kakak dapat rasakan benda tu diri lama. Sampaikan suami kena gustankan kereta, buat pusingan U-turn dan jalan balik dekat kawasan lain. Casey, malam kakak tak boleh tidur. Tingkap bilik kakak diketuk beberapa kali, Casey. Dengar orang bersuara, macam menangis pun ada, ketuk-ketuk tingkap bilik. Kakak hanya boleh tidur rapat-rapat dengan suami ketakutan. Dengar Ria 897. Selepas dengar ketukan, Kak Juria kata malam tu juga kakak Juria dengar bunyi suara perempuan mengilai. Suami pula tegur. Kalau tadi suaminya kata perempuan hamil tak boleh keluar malam kan, ingat tak? Isteri tak percaya. Kali ini kata Kak Juria, saya percaya, Casey. Mengikut kata orang-orang tua, kalau mengilainya dekat, benda tu jauh. Malam tu kakak dengar mengilainya jauh, benda tu dekat. Selalunya kalau kita dengar melakukan perkara-perkara yang boleh saya katakan nakal, mischievous lah, adalah mungkin budak-budak remaja. Tapi kali ini kiriman SMS yang saya nak bacakan ni adalah pengakuan seorang ibu. Dan katanya memang niat di hati bukan nak cari hantu, bukan nak jumpa, bukan nak apa pun. Tapi apa yang berlaku ni sebenarnya, kata okey, ini kisah daripada Kak Mazlin. Kata Kak Mazlin, Casey, kakak ingin bercerita sesuatu. Ini berlaku 2 minggu yang lalu. Dan 2 minggu yang lalu, anak saudara kakak telah pun mengadakan satu barbecue di salah sebuah kawasan di Pasir Ris.
Bila di sana tu ramai anak-anak saudara yang datang dan juga kakak dengan suami pun turut hadir sama-sama menyambut hari lahir anak saudara. Bila malam tiba sekitar 11 lebih Kisi, kawasan tu Pasir Ris memang sunyi sepi. Dan kalau malam memang gelap, tapi sama-sama nampak lampu-lampu di taman yang dimaksudkan di Pasir Ris. Kakak dengan anak-anak saudara tiba-tiba suami tak ikut. Kakak dengan beberapa anak saudara yang lain, kalau tak silap kakak lebih kurang dalam 7-8 orang, kami sebenarnya berjalan kaki, jalan bersia-sia. Seorang anak saudara ni lah suggest sarankan kita pergi adventure dekat Pasir Ris Park. Jadi semua setuju sebab kami semua adalah peminat rancangan MJ12. Jadi dari situlah kami terangsang, inspired untuk pergi ke tempat-tempat di waktu malam ni lah. Jadi kita mulakan je perjalanan, jalan punya jalan, mula-mula lalu dekat stable kuda dekat Pasir Ris. Jadi nampak kuda berbual-bual, tengok kuda sana, tak tahu pun Kisi sana ada stable kuda. Jadi bila jalan sekali sampai hujung tu ada satu kawasan ni, kata anak saudara, inilah tempat dipanggil Pasir Ris Swamp Park. Tempatnya gelap. Dalam tu, kalau di luar, kata akak kita, Kak Mazlin, di luar taman tu ada juga lampu-lampu yang kita lihat, tiang-tiang lampu. Dalam kawasan Pasir Ris Swamp ni langsung tak ada lampu. Apa yang berlaku? Kata Kak Mazlin, kakak sarankan, kita masuk dalam nak. Kita masuk, dekat luar tu ada map. Kakak tunjuk kita tembus keluar sini. Jadi mula-mula ada yang cakap tak nak, takut. Jangan takut, kita masuk. Kita masuk dalam 3 atau 4 orang berkumpulan. Kumpulan yang pertama masuk adalah kakak lah, dengan 2 orang lagi anak saudara, kami bertiga. Masuk dalam Kisi, setengah jalan, belum penuh pun. Sebab kita kata, nanti kalau kita dah masuk setengah jalan, kita akan telefon, yang grup yang satu lagi ni baru masuk lah belakang kita. Setengah jalan masuk, belok sebelah kiri, nampak pondok. Kisi, para pendengar Ria 897. Dalam malam, kawasan tu dah gelap. Hanya bertemankan cahaya bulan saja. Nampak ada pondok yang pertama. Tempat pondok tu ada bangku. Dekat bangku tu Kisi, ada perempuan sedang duduk. Kakak terus terhenti, anak saudara 2 orang pun terhenti. Kalau kakak dengan kumpulan anak saudara nak masuk beramai-ramai dah takut, macam mana perempuan ni boleh duduk situ sorang-sorang? Kakak pun kata, kita pusing. Pusing balik keluar. Kita keluar balik, yang lagi mereka yang lain tanya, kenapa? Tak boleh lah, dalam banyak anjing. Kakak bohong lah. Kita patah balik, pergi ke barbecue pit. Yang lain baru ceritakan pada yang lain yang tak tahu. Meremang bulu rumah Kisi, tapi tak tahulah adakah itu seorang manusia ataupun sebaliknya, kata Kak Mazlin, yang kami nampak dekat pondok di Pasir Ris Swamp. Terima kasih. Selamat tengah malam Kisi. Ini Encik Osman berkongsi pengalaman beliau. Kata Encik Osman, saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan, ada 2 shift lah, 7 pagi 7 malam ataupun 7 malam 7 pagi. Dan kadang-kala bertugas waktu malam ni yang sikit licik. Sebab selalunya bangunan ni tidak beroperasi, kantin tutup, nak pergi beli makan tak ada kedai yang dekat, kata Encik Osman. Jadi malam-malam hari kalau isteri tak masak ataupun lupa nak bawa bekal, alamat kata sampai kerja mesti kelaparan. Tapi mujurlah, di tempat saya bertugas ni, seringkali ada makcik ni akan datang jual nasi bungkus di waktu malam hari. Kadang-kadang dia dengan suaminya akan kayu basikal. Dia satu basikal, suaminya akan kayu satu basikal, akan jual nasi bungkus. Jadi benda ni akan berterusan lah untuk hampir setiap malam. Tapi ada malam-malam tertentu, mungkin kalau hujan tak akan nampak mereka, ataupun kalau mereka penat tak akan nampak lah. Dan selalunya saya akan bertanya, kalau mereka tak nampak malam seterusnya, saya akan malam berikutnya mereka datang tu, katanya mereka kata penat dan tak lalu sini dan sebagainya. Jadi bila saya sedang bertugas, kata Encik Osman, tengah lapar Kisi,
Tiba-tiba nampaklah makcik yang disebutkan ni. Makcik ni jalan. Kemudian dia ketuk tingkap. Saya pusing ternampak makcik ni. Saya rasa gembira sangatlah. Perut ni tengah bunyi kisi. Teman saya pula malam tu tidak bertugas kerana cuti sakit. Saya terpaksa jaga seorang. Jadi ini lagi menyebabkan saya tak ada makan. Kalau ada teman pun sedikit sebanyak bolehlah suruh dia keluar sekejap. Cabut pergi beli makan. Jadi bila saya keluar, saya kata pada makcik ni yang saya tanya ada apa. Dia kata macam biasalah. Jadi saya belilah. Dan hairan kisi, malam tu bila saya beli, makcik tu tak nak ambil duit dari saya. Jadi saya tanya, asal makcik? Tak apa. Ni tinggal bilin sikit makcik hantar kau. Makcik tahu kau lapar. Itulah yang saya ingat makcik tu kata, yang dia tak nak ambil duit. Sebab ada beberapa paket bilin ni dia kasih saya. Dia kata dia dah tak boleh jual, dah penat nak balik. Jadi saya tanya, cik, asal hari ni tak naik basikal? Dia pusing, dia diam, tak cakap apa-apa. Tak apalah, orang dah kasih. Dia kasih saya tinggal 2 bungkus kisi. Saya ambil dua-dua tu, bawa masuk dalam. Saya buka, saya makan. Makan sampai kenyang. Kemudian, paginya selepas subuh, saya makan satu lagi paket yang bilin lah. 3 hari kemudian, saya bertugas malam lagi. Kali ini saya nampak pula suami berbasikal. Bunyi loceng, kring. Saya keluar, bang. Suaminya datang. Saya kata, nak nasi 2. Saya dengan sahabat saya kat dalam ni, nak makan. Dia pun beri. Kemudian saya tanya, bang, mana ada lama tak nampak bang? Semalam, 3 hari lepas baru saya nampak isteri abang jual nasi kat saya. Dia tak naik basikal. Abang gimana? Pakcik ni tiba-tiba terhenti. Tengok saya. Dia kata isterinya sekarang sedang dalam keadaan sakit tenat di ICU. Tak sedarkan diri. Saya kata, bang, 3 hari lalu bang. Dia kata, betul. Dah masuk 5 hari isterinya duduk di ICU kerana ketika beliau dan isteri berbasikal, ada kemalangan isterinya jatuh dan terhentak belakang dan kemudian terus jatuh sakit tak sedarkan diri. Bila saya dengar, saya teringat apa yang saya makan, saya tak tahulah kisi. Tapi dah 2 bungkus saya makan. Harap-harap benda tu adalah makanan yang biasa. Bukanlah yang menjijikkan lah. Bila pakcik tu kata isterinya dalam hospital, saya tak percaya. Dan bayangkan kisi, sampaikan saya kata pada Cik Osman kata, pada pakcik ni, saya nak pergi menziarahi isterinya yang sakit. Saya datang dengan isteri saya kisi. Memang betul, dekat ICU kisi, tak sedarkan orang. Encik Osman berkongsi pengalaman beliau. Dan katanya beliau, beberapa tahun yang lalu, antara tempat yang beliau suka memancing dan selalu ke sana adalah sebuah kawasan dipanggil daerah Punggol N. Kata Encik Osman, Kisi, apa kabar semua? Pendengar-pendengar rancangan MJ12. Saya tinggal di Singapura bahagian Sengkang. Saya ni gemar memancing. Sejak berpindah di Sengkang dan sejak saya diperkenalkan tempat memancing dekat kawasan Punggol, saya kerap ke sana seorang diri. Kalau saya ke sana, saya akan berbasikal dengan berbekalkan beg haversack yang ada perkakas-perkakas memancing, termasuklah 2 batang joran. Bila saya memancing tak kira waktu, tapi selalunya kata Encik Osman, beliau akan keluar memancing pada waktu malam. Ini kerana malam tak ada terik matahari, jadi lebih selesa untuk memancing. Bila saya sampai mungkin, kata Encik Osman sebelum itu, kata beliau, tempat yang beliau kunjungi ini mungkin Kisi pernah pergi, mungkin ada juga pendengar-pendengar belum pernah ternampak tempat ini. Tempat ini adalah betul-betul bersebelahan dengan satu LRT di Punggol yang sampai ke saat ini masih belum lagi beroperasi, kata Encik Osman. Beberapa kali kalau saya memancing berbasikal di waktu malam dari kawasan rumah saya harus melepasi beberapa kawasan yang sunyi sepi. Dan Kisi, percaya atau tidak, selalunya saya pergi seorang diri memancing dengan berbasikal saja. Beberapa kali itu, bila saya lalu dekat kawasan LRT di Punggol, waktu itulah saya akan nampak orang akan berdiri di LRT yang dimaksudkan. Pada pertama kali saya nampak, saya memang tak fikir bukan-bukan. Pada mulanya, saya fikirkan LRT itu dah beroperasi.
Sampailah saya masuk dalam, saya mula memancing, berjumpa dengan beberapa orang teman yang lama saya tak jumpa. Kebetulan Kisi. Jadi saya pun buka story, tanya LRT ni dah mula operasi. Mereka kata belum, masih lagi tutup. Kalau Kisi ke sana, Kisi akan tengok LRT tersebut lampunya tak pernah dimatikan, selalu akan dihidupkan. Mungkin agaknya banyak kejadian yang menakutkan berlaku di atas LRT tersebut. Jadi bila tanya teman-teman yang dah lama tak jumpa tentang LRT, dia kata tak beroperasi. Tapi saya kata tadi nampak orang ke atas. Teman saya kata mungkin pekerja-pekerja tak. Kemudian sampuk seorang lagi teman, "Engkau biar betul kau nampak orang." Kami semua terdiam. Kami semua tukar topik dan mula memancing. Bila teman-teman yang lain pulang ke rumah, mereka semua naik kereta. Jadi terpaksa saya memancing seorang diri, Kisi, tanpa orang dikeliling saya. Apa yang berlaku? Sesaat kemudian, Kisi, saya pernah, kata Encik Osman, bertanya kepada seorang pakar, bagaimana makhluk ini boleh kenal, boleh tahu siapa kita? Mereka sentiasa akan pasang telinga, akan dengar apa yang kita katakan. Kalau kita cakap tentang mereka, mereka akan lebih dekat, lebih hampir pada kita. Sebab itulah, kadang-kala kita rasa seram. Bila kita lafazkan yang kita takut, mereka akan lagi takut-takutkan kita. Jadi Kisi, sedang saya memancing seorang diri dekat kawasan Punggol. Malam yang sunyi, hanya saya seorang saja di sana. Tiba-tiba saya terdengar suara perempuan memanggil-manggil nama saya 2 atau 3 kali. Pertama kali bila saya dengar ada suara orang panggil nama, reaksi saya, kata Encik Osman, macam biasalah, kita akan toleh. Bila toleh tak nampak orang, saya dah rasa tak sedap hati. Dengan segera saya simpan joran saya, bungkus barang-barang, tolak basikal sampai ke depan, kemudian saya kayuh keluar. Sepanjang perjalanan nak keluar kiri kanan semak samun dan hutan kecil, Kisi, saya tak berani tengok kiri kanan. Sepanjang perjalanan dekat jalan yang gelap, basikal saya pula tak ada lampu, Kisi. Harap-harap lampu pada pancing yang saya ada. Jadi saya berhenti sekejap. Sebab dah terlampau gelap, saya berhenti sekejap. Tengah-tengah jalan kiri kanan hutan, saya buka beg saya keluarkan. Ada lampu picit yang saya gunakan untuk memancing. Saya letakkan atas bakul depan basikal. Kemudian mula mengayuh basikal saya sampailah ke rumah. Ketika berada dekat kawasan Punggol, sebelum saya pergi ke main road, sepanjang perjalanan berbasikal, saya rasa remang bulu roma. Macam benda tu ikut saya dari belakang. Tapi setakat itu saja gangguan saya. Cuma nampak-nampak dan dengar-dengar dia panggil, sebut-sebut nama saya. Yang berlaku di tempat yang sama. Kali ini pasangan suami isteri. Pasangan suami isteri telah pun pergi memancing. Dan katanya di sini, ini pasangan suami isteri pergi memancing di kawasan Punggol juga. Dan beliau sebenarnya tinggal di kawasan Hugang dan menunggang motosikal dari rumah Hugang mereka ke Punggol, kawasan Punggol ini untuk memancing. Dan kejadian ini berlaku biasalah di waktu malam. Tempat, saya rasa mungkin tempat yang sama yang Cik Osman awal tadi lalu. Dan kata beliau juga dekat dengan kawasan LRT di kawasan Punggol yang masih belum lagi beroperasi. Jadi faham-faham lah di kawasan mana tu.
Tapi saya rasa kawasan tu sekarang dah ditutup, tak boleh dimasuki lagi. Ya, ada kerja-kerja peningkatan yang dilakukan dan mereka rasa-rasanya mereka nak buat macam taman di kawasan itu. Dan ini adalah kisah pengalaman. Kalau tadi Encik Osman, yang ini pula Firdaus berkongsi pengalaman dengan isterinya ketika bermotosikal pergi memancing dekat kawasan Punggol. Sampai ke saat ini perkara ini menjadi satu perkara yang beliau satu-satunya pengalaman menyeramkan, sungguh menyeramkan berlaku pada beliau dan isterinya. Baik teman, berikut ini ada seorang pendengar nama Firdaus kirimkan email, katanya, apa khabar KC dan juga para pendengar peminat rancangan Misteri Jam 12. Sebelum saya mulakan kisah saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi membaca kiriman email. Dan saya dengan isteri memang setiap malam kalau kami terdaya akan kami dengar rancangan MJ12 bersama dengan KC. Terima kasih diucapkan juga pada anda Firdaus dan isteri anda. Pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku beberapa tahun yang lalu, tahun 2003. Saya pergi memancing dekat kawasan Punggol, KC. Kisah yang menakutkan ini menghantui saya dengan isteri. Waktu itu, KC, kalau tak silap saya, dekat pukul 11 malam. Bila saya menunggang motosikal dekat Punggol, kalau KC tahu di sana ada satu stesen LRT yang tidak beroperasi. Banyak cerita saya dengar tentang kisah stesen LRT tersebut. Tapi saya bukan nak ceritakan tempat itulah. Tempat yang saya nak ketengahkan adalah tempat dalam perjalanan nak pergi memancing. Daripada stesen LRT itu, saya harus belok sebelah kanan untuk masuk lebih dalam lagi. Bila belok sebelah kanan, jalan yang akan saya gunakan ini adalah jalan, bukan jalan yang betar. Maksudnya jalan ini adalah jalan tanah dengan lopak-lopak, lekuk-lekuk dan sebagainya. Bila saya menunggang motosikal, antara kiri kanan tu ada semak samun dan ada hutan yang kecil. Tiba-tiba tengah-tengah tu isteri saya tegur, Bang, berhenti. Saya pun berhenti. Saya toleh belakang, tanya isteri, ada apa? Bang, nampak bang ada itik bang. Saya toleh, saya dengan isteri, entah, tak tahulah, kata Firdaus. Kami berdua tak fikir yang bukan-bukan. Sebab seumur hidup tak pernah nampak hantu, tak pernah berdepan dengan hantu. Sebab itulah kami berdua tak fikir yang bukan-bukan. Jadi saya berhentikan kenderaan saya, berhentikan motor saya. Isteri saya dengan saya tengok sebelah kiri. Betul KC, dalam gelap nampak sama-sama putih-putih seekor itik macam tengah jalan di antara celah-celah semak samun dekat kawasan Punggol yang saya nak pergi pancing. Kemudian entah macam mana isteri saya boleh turun dari motosikal. Bila dia turun, dia angkat batu, dia rejam. Bila isteri saya rejam, terkena itik tersebut, lari lintang pukang. Kemudian KC, isteri saya berdiri tegak. Saya pun toleh, Mah, jom naik. Isteri saya tak gerak. Kali ini isteri saya dah jalan ke depan, jalan perlahan-lahan. Saya panggil isteri saya, Ma, naik motor lah, Ma, nak pergi mana tu, Ma? KC, para pendengar Ria 897. Kata Firdaus, isteri saya terus jalan, kakinya terus pijak masuk semak samun. Saya khawatir KC, kawasan tu mungkin ada ular, mungkin ada benda-benda yang berbahaya. Saya terus turun dari motosikal, saya pegang bahu isteri. Bila isteri saya toleh, baru saya tahu wajah isteri saya berubah. Kau jangan pegang aku. Saya dah tahu dah, isteri saya dah kena sampuk, dah kena rasuk. KC, dalam masa yang terdekat, isteri saya campak batu terkena itik yang lari, terus kena rasukan KC. Saya terkejut. Saya tarik isteri, pegang isteri. Kekuatan yang isteri saya miliki lebih kuat dari saya. Sampaikan saya terhirit sama ikut isteri masuk ke dalam. Akhirnya saya tak tahu nak buat apa. Saya tunggang motosikal saya masuk sebelah dalam. Ada beberapa budak-budak Melayu, ada beberapa keluarga Melayu. Ternampak ada pakcik dengan makcik ni. Entah macam mana saya terus ke arah mereka. Saya minta, Cik, minta tolong Cik. Isteri saya kat dalam Cik. Dekat dalam hutan Cik, tolong saya Cik. Pakcik itu terus
tunggang motosikal saya. Istrinya tunggu di sana. Saya tunggang motosikal terus pergi tempat kawasan yang isteri saya turun dan masuk ke dalam. Saya suluh dengan lampu motosikal tapi tak nampak isteri saya. Pakcik ni Kisi, saya rasa mungkin jodoh di tangan Tuhan. Dalam ramai-ramai orang yang memancing, kata Firdaus, dekat kawasan Punggol, saya boleh pergi ke arahnya. Seolah-olah Tuhan telah pun yang memilih untuk saya jumpa dengan dia. Rupa-rupanya dia adalah seorang tukang ubat yang mahir dan pakar. Dengan sekaligus, dia angkat tanah. Tak tahu apa yang dia baca, tapi saya dengar komat kamit mulutnya. Kemudian, dia rejam tanah itu di atas tanah di hadapannya. Baru saya dengar suara isteri saya menangis. Mama! Mama! Saya dengan Pakcik masuk dalam. Isteri saya betul-betul duduk di bawah pokok ru, Kisi, sedang menangis ketakutan. Dengan segera saya tarik tangan isteri, bawa dia keluar. Dia hilang, Kisi, semangatnya dah hilang, ketakutan. Baik nak memancing saya tak berani. Saya nak naik motor pun tak boleh sebab isteri saya dalam keadaan tidak stabil. Saya letakkan motosikal di tepi. Saya telefon taksi. Taksi datang setengah jam kemudian. Saya dengan isteri naik taksi pulang ke rumah. Motosikal saya ditinggalkan dekat kawasan tu. Sampai rumah, bapa mentua saya yang tolong tenangkan isteri, tolong kembalikan semangatnya. Di sini, kata Firdaus, saya ingin nasihat kepada semua para pendengar. Tak tahu apa yang kita nampak dalam hutan, dalam semak samun, jangan sembarangan kita meneguh dan menganiaya binatang. Kadangkala benda yang kita nampak tu mungkin makhluk halus. Baik, kisah ini berlaku sekitar tahun 80-an, Kisi. Wah, ini lama ni Kata Fuzi, ketika tahun itu saya bertugas sebagai door-to-door salesman, menjual barangan lah dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Dan pengalaman yang berlaku ini, yang menyeramkan ini, berlaku di salah sebuah kawasan estate perumahan di Tampines. Waktu itu Tampines belum lagi dibangun macam sekarang. Dulu Tampines Mall belum siap. Jangan cakap itu, Casey. Ya, tempat pertukaran bas ataupun interchange di Tampines belum lagi didirikan. Begitu lamalah. Ya, banyak blok-blok seperti di kawasan-kawasan Afghanistan dan yang lain-lain belum lagi dibangunkan. Jadi pengalaman saya ni telah pun menjual sesuatu dari pintu ke pintu, rumah ke rumah. Oleh kerana saya nak makan komisen lebih, terpaksa saya kerja keras. Setiap barang yang saya jual akan dapat komisen. Jadi saya ni sebenarnya disuruh bertugas waktu 9 pagi sampai pukul 4 petang. Tapi oleh kerana nak untung lebih, saya sanggup kisi overtime, kadangkala sampai 10, kadangkala sampai 11 malam, khususnya ya sekitar hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Sebab itulah hari orang akan tidur agak lewat sebab keesokan harinya ada di antara mereka tidak bertugas. Jadi kata Fuzi, bila saya buat keputusan untuk overtime, teman-teman saya kata tak perlulah, balik sudah. Tapi saya kata saya perlukan duit lah. Sebab pada ketika itu saya, kata Fuzi, nak beli motosikal. Jadi kena kumpul duit sendiri. Kita ni hidup bukan daripada keluarga yang kaya, kena usaha, kata Fuzi. Saya telah pun waktu tu, kalau tak silap saya, ini macam rumah yang terakhir saya nak pergi. Jadi dalam hati ni, tak apalah, pergi last punya last, sampailah rumah yang disebutkan ini di kawasan Tampines, blok ... saya tak nak sebutkan. Bila sampai ni, rumah ni di tingkat paling bawah, iaitu tingkat 2 dekat Tampines. Ya, saya selalu bermula dari tingkat atas dan pergi ke pintu sampailah saya turun ke bawah. Rumah ini rumah paling hujung. Saya jalan saja depan rumah ni, rumah ujung sekali kosong, tak ada penghuni. Rumah yang kedua ni lah, saya nampak Casey ada beberapa selipar, 1 atau 2 kalau tak silap Fuzi. Jadi saya ketuk pintu beberapa kali. Ketuk pintu,
Sebab dalamnya saya dengar ada orang macam menonton TV. Lampu tu macam kelap-kelip macam orang tonton TV. Ketuk beberapa kali. Assalamualaikum. Ketuk. Rumah orang Melayu kita lah. Sebab yang saya nampak ni di luar rumahnya ada, katanya di sini di luar rumahnya ada tergantung kain. Kain yang digunakan untuk solat, kata Fuzi. Beberapa kali saya ketuk tak buka. Mungkin mereka tak naklah saya mengganggu mereka. Jadi kata Fuzi, okey, ini part scary sikit. Saya pun tinggalkan rumah tu. Mungkin saya mengganggulah, tengok jam nak dekat pukul 11. Saya pun keluar. Daripada depan pintu tu ada sedikit ruang. Saya gostan ke belakang untuk masuk koridor dan pusing nak turun tangga. Bila saya lalu depan koridor, kata Fuzi, para pendengar Ria 897 FM, saya lalu depan koridor, saya rasa tepi sebelah kiri saya adalah tingkap. Mungkin, kata Fuzi, itu tingkap adalah tingkap bilik. Tiba-tiba tingkap tu terbuka sedikit. Lepas tu, kau datang rumahku. Kenapa? Saya pada mulanya terkejut sekejap. Saya pusing. Makcik, saya ada jual barang, cik. Barang yang saya jual, Kisi, adalah minyak wangi. Minyak wangi lelaki, minyak wangi wanita. Saya kata saya ada jual minyak wangi. Makcik nak beli tak? Saya jual dengan harga murah sangat. Makcik tu berbual lagi. Lama-kelamaan saya dapati ada sesuatu yang tak kena tentang rumah yang disebutkan. Kata Fuzi, bila saya tengok dekat tingkap, ada orang tampal stiker. Stiker ejen rumah. Siapa yang berminat untuk dapatkan rumah ni, telefon ejen. Baru saya tahu rumah ni rumah kosong. Bila saya sedar, kata Fuzi, saya tengok balik dekat tingkap yang terbuka sedikit. Makcik tu dah hilang. Saya dekatkan diri, buka tingkap tu seluas-luasnya. Kisi, bilik tu kosong, tak ada katil, lantainya lantai biasa, simen biasa, almari pun tak ada. Dalam rumah tu gelap. Saya jenguk dekat pintu, tengok tingkap yang depan sebelah atas tu dah tak ada cahaya terang benderang. Rumah tu rumah kosong, Kisi. Nasib baiklah tingkat 2, saya lari lintang pukang turun ke bawah, terus saya tahan teksi pulang ke rumah. Itulah pengalaman saya, Kisi. Tahun 80-an. Bertugas sebagai door-to-door salesman ataupun menjual barangan dari pintu ke pintu, rumah ke rumah.